Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya Syah daripada Batak Fitness, dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah sehingga ke hari ini kami telah bantu seramai 1660 orang macam tu untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing tentang 7 cara macam mana caranya untuk kita hilangkan lemak di bahagian perut supaya kita boleh jadi lebih slim, kita boleh nampak lebih cantik, lebih bergaya dan sebagainya. So hari ni apa saya nak buat adalah kita akan buat sedikit sharing tentang macam mana cara yang saya cakap ni dapat membantu mereka supaya mereka dapat jadi lebih slim tanpa produk. Siapa dekat sini dah ready nak tahu? Boleh tak komen saya dah ready, dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin, sebab kita nak memberi manfaat kepada ramai orang ni. So cara dia macam mana? Dengan cara tekan butang share. Sebab saya pun juga percaya, apa tahu? Saya juga percaya apabila kita memberi manfaat kepada orang, kita membantu orang menyelesaikan masalah orang lain, secara tak langsung insya-Allah masalah kita pun akan dapat diselesaikan juga. So macam mana cara dia? Tekan butang share kepada 10 tempat, 20 tempat. Lagi banyak tempat lagi bagus, supaya lebih ramai lagi orang akan dapat manfaat daripada cara yang kita nak selesaikan ni. Saya nak tanya kejap, dengar tak suara saya? Assalamualaikum Puan Noriah Tukiman, apa khabar? Yang saya nampak kat situ, cuma saya tak tahu siapa lagi yang ada dekat sini Hai. Okey, siapa sini dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Hai Cik Yah Ching, apa khabar yang baru join Facebook Live kita? Okey, saya nak share satu persatu. Boleh tak komen dah ready kalau dah ready? Waalaikumsalam Kak Su, apa khabar Kak Su? Boleh tak komen dah ready kalau dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak, sebab cara ni memang telah pun terbukti berkesan. Okay, sebenarnya dah terbukti berkesan macam mana cara ni telah membantu ramai orang turunkan berat badan tanpa produk. Waalaikumsalam Kak Mi. Waalaikumsalam Puan Noriah Tukiman. Saya nak tunjuk satu gambar dulu, dan saya nak share story macam mana student kita ni follow cara kita dan nampak kesan dia. Boleh tak komen dah ready kalau dah ready? Saya nak memperkenalkan dengan salah seorang daripada bekas student kita. Nama dia adalah Puan Jazz. Inilah Puan Jazz. Puan Jazz dulu macam ni bentuk badan dia sebelum dia follow cara kita. Nampak macam perut dia buncit sikit, macam out of shape kan. Dan usia Puan Jazz adalah 50 something tahun macam itulah. Dan lepas dah follow beberapa cara, dan salah satu dan cara-cara tu antaranya adalah apa yang saya share dalam Facebook Live malam ni, pagi ni. Dan insya-Allah dia punya kesan dia menjadi zas macam ni dalam tempoh masa sebulan gambar macam ni, dan dalam tempoh 3 bulan, 2 bulan setengah macam tu dia jadi macam ni badan dia. Dalam tempoh kurang 3 bulan. Nampak tak gambar dia? Perubahan bentuk badan Puan Jazz dalam masa yang sangat singkat. Boleh tak komen dah ready? Terima kasih Tuan Zulkaidah. Tuan Zulkaidah dah ready, alhamdulillah. Okey, cara nombor 1. Waalaikumsalam Kak Jamnah, apa khabar? Cara nombor 1, apa yang sepatutnya kita buat adalah apa? Okey, apa betul kita buat? Nampak So alhamdulillah. So apa yang kita patut buat? Yang pertama sekali, 7 cara tersebut, yang pertama sekali adalah kita kena ubah corak pemakanan kita. Waalaikumsalam Puan Umi Irsyad. Okey, nampak alhamdulillah. Nombor 1, ubah corak pemakanan kita. Apa maksud ubah corak pemakanan? Maksud ubah corak pemakanan tu macam ni. Kita kadang-kadang masalah kita ni, kita makan je apa yang kita nampak. Kita makan bila kita lapar. Kita makan bila kita rasa apa kita nak makan. Dan kita tak sedar pun sebenarnya apa yang kita makan tu kesan dia dalam tempoh jangka masa yang singkat dan tempoh jangka masa yang lama. Contoh, kita rasa kita makan nasi tu salah. Kita takut gemuk bila kita makan nasi. Sebenarnya makan nasi itu tak ada masalah pun. Makan nasi itu lebih baik lagi daripada kita makan chickpeas ataupun kita makan makanan macam keropok leko ke, contohnya goreng pisang ke, kan? Makanan itu lebih baik lagi. Maksud saya macam makan nasi itu lebih baik lagi daripada kita makan goreng pisang dan sebagainya. Sebab ramai orang yang bila dia stop makan nasi, dia akan makan makanan lain. Contohnya makan makanan yang manis-manis, makanan-makanan yang akan menyebabkan dia rasa kita makan tak banyak, tapi makanan tu akan menyebabkan berat badan meningkat, dan kadang-kadang dia akan meningkat dekat bahagian perut dulu. Faham tak? Siapa sini pernah cuba diet kurang makan nasi ataupun tak makan nasi langsung? Boleh tak komen saya pernah? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Sebab cara itu akan menyebabkan kita lebih senang dapat masalah berat badan lagi daripada kita
tak makan nasi. Boleh faham tak? So itu adalah cara yang pertama, kita kena ubah corak pemakanan kita. Sebab itulah yang menyebabkan kita lagi susah nak nampak kesan berat badan kita. Kan? So itulah yang pertama. Kak Su pernah. So siapa lagi yang pernah? Boleh tak komen pernah? Siapa sini yang pernah lagi cuba tak makan nasi ataupun kurang makan nasi? Antara benda yang akan berlaku kepada mereka bila mereka kurang makan nasi, nombor satu adalah mereka akan rasa macam craving benda-benda manis. Puan Kamaliah pun pernah craving benda-benda manis. Dia akan rasa macam badan dia lemah, lesu, tak bermaya. Dia macam susah nak berfikir. Dia kadang-kadang akan rasa macam nak tidur je, especially pada waktu petang macam tu. Dan macam-macam lagi. Dan sebenarnya bila kita makan nasi, kita akan rasa lebih full lagi. Dan kita akan kurang rasa nak makan makanan yang junk food ni. Boleh faham tak? Siapa sini boleh faham? Boleh tak kami boleh faham? Hai Puan Anastasia. Waalaikumsalam. Puan Lino, apa khabar? Selamat pagi. Kan? So itu antara yang pertama lah. Yang pertama sekali. Siapa sini faham? Boleh tak kami faham? Dan that's why macam mana cara Batak Fitness bantu student kita dapat menyelesaikan pertama masalah berat badan, kedua masalah bentuk badan, especially di bahagian perut sebenarnya, adalah yang pertama kita create meal plan khusus untuk mereka dan nak capai apa. Faham tak? Maksud saya macam ni. Maksud saya bila mereka dah follow meal plan, pertama mereka akan nampak berat badan mereka mula turun. Dan bukan setakat berat badan saja, malah bila mereka hanya follow makanan saja dan tak sempat bersenam sekalipun, sebenarnya ianya akan senang membakar lemak kita. Dan sebenarnya juga kadang-kadang lemak tu akan mula turun dulu dekat bahagian perut. Contoh macam Puan Sushira, Kak Su kat sini, dia dapat turunkan sebanyak 2 inci macam tu, ke 1 inci macam tu lah, 2 inci kot dekat bahagian pinggang sahaja. So benda tu akan menyebabkan dia lebih nampak jelas, kelihatan jauh lebih slim daripada diri dia asal. Siapa sini faham? Dan saya nak tunjuk dulu gambar juga daripada bekas student kita, macam mana dia berjaya turunkan berat badan berserta dengan story mori dia. Contohnya macam ni yang nama dia adalah Puan Izzati, Cik Izzati Rosli. Cik kot, sekarang ni masih cik ke tak saya tak pasti. Macam ni yang bentuk badan dia dulu. Nampak badan dia agak lebar sikit lah dekat bahagian pinggang, perut dan sebagainya. Dan dia terpaksa ambil gambar sambil tutup dengan handbag kecil dia tu. Dan lepas dah follow cara kita, follow meal plan daripada kita dan sebagainya, macam ni badan dia. Nampak tak perubahan bentuk badan Cik Izzati Rosli selepas dah follow cara kita? Apa dia buat? Pertama, dia follow meal plan. Kedua, dia dapatkan coaching bersama dengan saya selama 30 hari. Kita monitor sampai dia dapat kesan macam tu. Itu yang berlaku. Dan seterusnya juga saya nak tunjuk gambar seterusnya. Macam mana Puan Akila daripada macam ni badan dia. Kalau saya kata umur dia 40 tahun, orang percaya. Tapi sebenarnya umur dia 20 lebih tahun lah. Macam ni badan dia selepas dah follow cara kita selama beberapa bulan. Nampak tak? Bukan setakat perut je nampak kempis, tapi muka dia pun nampak lebih runcing. Tak payah pergi Korea, tak payah pergi Bangkok. Pergi Bangkok bukan nak makan tom yum, tetapi nak pergi buat V-shape punya muka. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. So, itu antara yang berlaku kepada mereka apabila mereka follow meal plan yang betul, macam mereka ubah pemakanan yang betul. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan boleh tak juga share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Itulah yang pertama. Okey, yang pertama tu. Siapa sini dah ready untuk mengetahui yang kedua? Yang kedua ni saya rasa mungkin tak berkaitan dengan ramai orang, tapi saya just bagi tahu juga sebab saya faham ada yang ambil benda ni. Waalaikumsalam Cik Ros. Yang kedua adalah, siapa sini dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Okay, siapa ni nama dia? Puan Su dah ready. Puan Kamaliah faham, alhamdulillah. Hai Cik Yah Ching, apa khabar? Okay, so yang kedua, cara yang kedua macam mana kita boleh selesaikan masalah perut buncit ni adalah kurangkan ataupun tak payah langsung meminum minuman yang beralkohol. Saya rasa tak ramai yang berkaitan kat sini, tapi ada yang minum, especially yang bukan beragama Islam lah. So that's why bila kita minum minuman yang beralkohol, dia punya kalori dia tinggi lah.
Dan keduanya, dia memabukkan. Dan dalam keadaan kita mabuk tu, kita pun akan rasa macam nak minum lagi. Saya tak pernah rasa lah, tapi itu yang berlaku kepada mereka sebabkan dia mengandungi 100% glukos sahaja. Dan dia macam Coke, dia macam minuman air manis macam biasa. Cumanya dia memabukkan lah. Dan kenapa kita cakap macam tu? Sebab minuman beralkohol ni dia tinggi kalori dia. Dia lagi tinggi daripada minum minuman air manis. Dia lagi tinggi. Dia punya minum air manis tu dalam 1 gram gula tu dalam 4 kalori je. Untuk alkohol, 1 gram alkohol dalam 7 kalori. Tinggi gila nak mampus. Hampir 2 kali ganda. So minum sikit je dah senang naik berat badan. Minum sikit je, yang paling menakutkan adalah dia akan menyebabkan perut seseorang tu lebih buncit lagi. So kurangkan pengambilan minuman beralkohol, especially kepada yang masih lagi tak boleh dapat nak tinggalkan. Saya yakin yang menonton kita yang beragama Islam tak minum pun, of course tak minum. Tapi sebenarnya ada orang yang minum, especially bila yang dia mungkin dekat kawasan yang bukan beragama Islam lah. Alright, so itulah yang kedua. Boleh faham? So itulah yang siapa sini faham? Boleh tak komen faham, boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni. Sebab kadang-kadang bila dah minum minuman beralkohol ni, dia akan menyebabkan kita rasa macam rasa macam nak pengsan. Lepas dah minum tu pula kita nak tertidur dan sebagainya. Sebab kan ni memabukkan. Alright, dia nak dalam keadaan yang nak lebih sober tu, dia perlukan masa sikit. Dan dalam tempoh masa tu, kita tak bergerak pun. Kita bukan bersenam, kita bukan berjoging dan sebagainya pada waktu tu. Dan dia akan menyebabkan pengumpulan lemak lagi dekat kawasan yang dekat tengah-tengah tu. Dan dia akan menyebabkan pembikinan lemak yang baru. Especially dekat kawasan midsection kita. Alright, so itu adalah yang kedua. Alright, so terima kasih kepada yang bagi saya love. Terima kasih kepada yang dah share Facebook Live ni. Yang ketiga, siapa sini dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak dan share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin. Nombor 3, dah ready ke? Siapa sini dah ready? Boleh tak komen dah ready? Boleh tak bagi saya love dan boleh tak komen dah ready? Nombor 3 adalah dengan kurangnya bersenam. Dan ramai orang tak faham konsep bersenam ni. Maksud bersenam bukanlah sekadar macam mencuci rumah contohnya, ataupun bersenam tu kena buat aktiviti-aktiviti yang sangat intens. Sebenarnya tak semestinya. Aktiviti bersenam itu adalah seperti mana macam bila kita melakukan sesuatu dengan cara meningkatkan kita punya degupan jantung kita dalam masa sekurang-kurangnya 30 minit. Dan kita lakukan senaman ni dalam masa 3 ke 4 hari seminggu sahaja. Minimum. Itu baru consider bersenam. Bukan kata bersenam dengan cara mengemas rumah, sapu sampah, lap lantai, sapu kawasan rumah, berkebun. Itu tak cukup bersenam lagi. Itu bukan konsep. Itu hanya macam sekadar macam melakukan aktiviti seharian. Bersenam, bila kita melakukan senaman, kita akan meningkatkan dia punya aktiviti pembakaran tenaga kita dan eventually dia akan membakar lemak juga, especially bila kita follow pemakanan yang betul. Alright. So bila kita memilih makanan yang betul yang mengikut kepada keperluan tenaga kita, kita akan membakar tenaga dengan terkawal dan kita akan memakan makanan kurang daripada keperluan tenaga kita supaya yang balance tu akan diambil daripada bahagian lemak. Dan bila kita melakukan senaman, mostly lemak yang akan terbakar lah di kawasan perut. Sebabkan kawasan perut tu adalah kawasan midsection yang mana badan kita memerlukan untuk menstabilkan upper body dan lower body. Dan lemak dekat bahagian perut tu akan lebih terbakar cepat sebabkan nak mendapatkan stability yang lebih baik. Siapa sini faham? Siapa sini faham? Boleh tak kami faham? Apa khabar? Hai Puan Maslina Mustafa, Puan Norazila Ismail, apa khabar? So, siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Boleh tak bagi saya love banyak dan komen faham? Dan itulah antara macam mana sebenarnya kita boleh dapat menyelesaikan masalah berat badan tu satu. Tapi yang paling utama sekali adalah perut buncit. Ramai orang ada masalah perut buncit tapi tak tahu macam mana cara nak menyelesaikan. Ada satu lagi orang, dia faham, dia tahu dia ada masalah perut buncit dan dia tahu macam mana nak buat. Tapi dia kata, relax dulu. Relax dulu. So, ada orang, dia ada masalah perut buncit,
dia tahu dia ada masalah perut buncit tapi dia tak tahu nak buat macam mana, ataupun dia tahu nak buat macam mana cuma dia tak buat lagi sebabkan dia macam malas nak buat. Ramai orang tahu tapi last sekali dia ada masalah perut buncit dan dia mengganggu keyakinan dia, especially bila nak ambil gambar. Dia akan ambil gambar sambil tutup perut. Sambil tutup perut ke, sambil cover perut dia tu dengan apa-apa bahan ke bahan. Dia tutup perut dia dengan buku ke apa benda semulah, plastik ke, asalkan tercover. Dan tak apa sebenarnya. Yang paling penting sekali, pertama, asalkan kita tahu kita ada masalah. Nombor 2, kita nak selesaikan masalah tu. Nombor 3 juga, kita nak menjadikan masalah kita tu tak lama pun kita simpan. Boleh faham ke? So, maksud saya kat sini, kalau cara nak menyelesaikan masalah, salah satu cara yang paling cepat, paling mudah. Nak tahu tak apa? Paling cepat, paling mudah, paling berkesan. Saya nak tunjuk macam mana gambar student saya, dia dapat menyelesaikan masalah perut buncit dia daripada macam ni dulu kepada macam ni dalam tempoh 2 bulan je. Okey, itu yang pertama. Dan macam mana gambar student kita juga daripada macam ni badan dia kepada macam ni badan dia, lepas dah follow cara yang saya nak sebut lepas ni. Okay, cara yang paling gila cepat nak mampus untuk jadi lebih slim. Siapa nak tahu? Dengan cara memilih makanan yang sesuai kepada diri kita. Contohnya memilih makanan mengikut keperluan tenaga kita. So boleh klik dekat pin komen tu untuk bercakap kita untuk dapatkan meal plan dengan makanan kegemaran kita. Waalaikumsalam, hai Puan Rohaya Muhammad Yusof, apa khabar? Waalaikumsalam. Hai Puan Nur Syam Nur Kasih, apa khabar? Terima kasih kepada komen faham. Terima kasih kepada yang like Facebook page ni. Terima kasih kepada yang like live ni dan share Facebook live ni. Itu antara benda yang kita nak buat lah untuk memberi manfaat kepada orang. Okey, saya nak tanya, siapa kat sini yang ada masalah berat badan? Boleh tak komen saya? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau kata kita risau dengan berat badan yang kita ada sekarang? Boleh tak komen saya risau? Waalaikumsalam Puan Nenengel, apa khabar? Morning. Alright. Siapa sini yang risau? Siapa kat sini yang rasa macam dia nak buat satu cara supaya masalah berat badan ni akan dapat diselesaikan, supaya dia punya perut dia jadi semakin slim, badan dia jadi semakin slim dan nampak lebih muda tanpa produk? Siapa yang berminat? Boleh tak komen saya berminat? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook live ni dan komen saya nak kurus tanpa produk? Boleh tak komen sikit? Kan? So itu antaranya yang kita nak buat. Sesuai kepada yang berminat, boleh klik dekat pin komen tu dan cakap saya nak meal plan dengan makanan kegemaran saya. InsyaAllah saya akan tolong buatkan sendiri dan mereka akan jadi seperti mana student kita yang dah berjaya capai berat badan yang mereka nak capai, dan daripada asalnya gemuk dah jadi slim lepas dah follow cara kita. Waalaikumsalam Puan Samsudiawati, apa khabar? Hai, apa khabar yang baru join Facebook live ni? Hai Puan Nurasyah, terima kasih yang baru. Waalaikumsalam, terima kasih yang baru join Facebook live ni. So apa saya nak bagi tahu lah, yang keempat, cara yang keempat macam mana kita boleh selesaikan masalah berat badan kita dan kita dapat jadi lebih slim. Siapa nak tahu? Berminat Puan Angle Ella, alhamdulillah. Hai, nak kurus tanpa produk Puan Nurasyah. Hai Puan Serina, apa khabar? So maksud saya macam ni tau, bila kita dapat turunkan berat badan tanpa produk, kita tak bergantung kepada produk. Bila kita tak bergantung kepada produk, kita dah jimat duit. Kita takkan lagi ada masalah seperti macam bila stop guna produk kurus, berat badan naik. Ada di kalangan student saya dulu, dia bila guna produk banyak ni, guna produk naik berat badan. Lepas tu bila stop, berat badan naik mendadak-dadak. Siapa sini faham? Hai Puan Putri, apa khabar? Puan Putri Miski. Hai Puan Iza Nalza, apa khabar? So that's why kita tak nak student kita ataupun siapa-siapa yang sedang menonton kita yang struggle nak turunkan berat badan dengan survey produk apa nak dibeli. Saya cadangkan, why not kalau katakan kita belajar cara kurus tanpa produk ni, supaya kita akan dapat selesaikan masalah berat badan kita secara short term dan long term. So itu yang kita nak bagi. So kepada yang berminat, boleh klik kat pin komen, dapatkan meal plan daripada kita dulu. Kemudian kita akan tunjukkan cara selama 30 hari macam mana kita boleh selesaikan masalah berat badan ni dengan mudah dan cepat. So itu adalah
cara yang seterusnya. Yang ketiga. Selamat pagi, apa khabar? Saya nak share yang keempat ni, boleh tak? Boleh tak komen nak tahu? Boleh tak bagi saya love banyak? Yang keempat ni sebenarnya ramai orang sedang alami sekarang. Ramai orang sedang alami masalah yang keempat ni, sehingga kan mereka punya berat badan naik, dan yang paling menggerunkan, perut mereka jadi semakin buncit. Nak tahu tak apakah yang keempat? Yang keempat ni sebenarnya saya nak bagi satu bonus kepada student kita yang masih lagi aktif pada bulan 8 ni. Nak tahu tak apa? Boleh tak komen nak tahu? Kan? Saya nak bagi tahu, antara punca kegemukan yang paling utama, nombor 2 paling utama, adalah disebabkan faktor stres. Stres sebab apa kita ni? Stres sebabkan COVID-19, kes makin meningkat, kita tak dapat nak keluar rumah, kita macam stuck dekat rumah, tak dapat nak keluar cari duit, nak bekerja kena potong gaji contohnya, ataupun dah tak dapat nak bekerja dah sebabkan company tu tutup, mengalami kerugian yang sangat melampau sampai terpaksa memotong pula, terpaksa memotong ataupun dah tak sambung kontrak dengan kita ke, terpaksa dibuang kerja ke dan sebagainya. Stres tu datang. Stres kat rumah lagi dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak dan sebagainya. Stres lagi pula dengan mak kita atau bapak kita yang bising kenapa kita tak balik-balik, dan diorang ni tak faham pula kita ni tersangkut dekat sini, tersadai, tak dapat nak balik kampung dan sebagainya. Stres. Nak tahu tak satu benda kepada mereka yang mungkin ada rasa stres? Dan saya akan ajar satu benda berdasarkan apa yang saya sedang alami sekarang secara pengalaman saya, dan secara praktikalnya, dan juga secara teorinya. Saya akan tunjukkan cara di dalam kita punya group coaching khusus untuk student kita yang masih aktif pada bulan 8. Okey, saya tak bagi tahu lagi full list apakah kita punya tajuk-tajuk weekly group coaching, tapi insya-Allah hari ini saya akan bagi tahu ada 4 tajuk yang saya akan share, dan tajuk yang terakhir pada minggu yang keempat bulan 8, saya akan tunjukkan cara macam manakah cara dengan melakukan aktiviti seharian kita yang sedikit demi sedikit itu akan menurunkan paras kita punya stres level kita. Secara tak sedar kita dah tak stres dah. Boleh faham tak? Kita kadang-kadang kita terlalu stres pada benda yang kita tak boleh nak kawal. Contoh, saya duduk kat Selangor, saya bengang gila. Kenapa Selangor penyumbang kes yang paling tinggi sekali dekat Malaysia? Kalau katakan saya stres kat situ, memang tension lah. Memang tak dapat lah. Itu sesuai untuk student kita. Kepada yang nak tahu cara kawal stres, supaya dengan bila kurangkan stres tu, berat badan akan mudah dikawal, perut akan jadi semakin kurang buncit. Cara dia macam mana? Boleh klik dekat pin komen. Dapatkan meal plan dengan makanan kegemaran kita. Saya akan bagi akses selama 30 hari sepanjang bulan 8 ni, okey, untuk kita dapat faham cara kurus tanpa produk. Kita akan faham cara kurus dengan ilmu. Boleh faham tak? Stres merupakan antara faktor terbesar kenapa berat badan kita naik dan perut semakin buncit. Stres jugalah menyebabkan kita akan senang dapat penyakit tekanan darah tinggi, hypertension, kolesterol, kencing manis dan sebagainya. Kita juga mungkin akan dapat masalah seperti ketidakstabilan hormon, period tak datang-datang berbulan-bulan, dan semua penyakit ni dikategorikan di dalam metabolic syndrome yang menyebabkan berat badan kita meningkat-ningkat, susah nak turun. Boleh faham tak? Dan that's why petanda secara fizikalnya adalah perut semakin membuncit, membesar dan sebagainya. So saya cadangkan kepada you all yang berminat nak menyelesaikan masalah berat badan, yang berminat nak menyelesaikan masalah perut buncit, klik dekat pin komen tu, kata saya nak meal plan dengan makanan kegemaran saya. InsyaAllah saya akan buatkan meal plan dengan makanan kegemaran supaya kita takkan rasa stres, sebab kita masih lagi boleh makan makanan kegemaran kita hari-hari, dan kita akan nampak kesan macam mana kita dapat turunkan berat badan dengan mudah. Contohnya macam ni, macam mana student kita daripada macam ni badan dia kepada macam ni dalam tempoh masa yang singkat. Contoh lagi, macam mana student kita nama dia Puan Misliah, daripada badan dia macam ni kepada macam ni dalam tempoh 2 bulan, sebulan lebih macam tu. Nampak tak gambar-gambar tu tadi?
Diorang ni asalnya memang mempunyai masalah berat badan yang sangat gila ketara. Mereka risau, perut mereka buncit dan sebagainya. Dan mereka tak nak jadikan diri mereka seperti orang yang tak berkeyakinan. Rasa macam tak berapa nak cantik, mulik, bergaya, command the bomb. Contohnya macam ni, Puan Ju Izzatul, dia dapat turunkan daripada 80 lebih kilo kepada 60 lebih kilo. Saya tak ingat, tapi dalam total 12 kilo dalam masa 26 hari saja. Dan saiz baju bertukar kau-kau. Macam mana dia boleh buat? Pertama, dia follow meal plan. Dia follow meal plan yang saya dah letak kat pin komen tu. Cuba dapatkan meal plan daripada kita. InsyaAllah kita akan bantu dan kita akan bagi akses dalam kita punya platform learning kita. Dan saya akan tunjukkan cara macam mana kita boleh selesaikan masalah berat badan kita. Dan salah satu cara untuk kita kurangkan masalah berat badan adalah dengan cara apa? Kawal stres, yang saya akan ajar pada minggu keempat bulan 8. Hari Khamis, berapa hari bulan saya tak ingat. Okey, hari Khamis berapa hari bulan Hari Khamis minggu keempat adalah pada 26 Ogos. 26 Ogos saya akan tunjukkan cara macam mana kita boleh selesaikan. Okay, alright. Kepada student kita yang masih aktif ataupun dah nak tahu nak aktif dah pada tu, cepat-cepat contact kita punya team macam mana kita boleh extend. Alright, yang kelima, kenapa kita ada masalah perut buncit? Boleh tak komen nak tahu? Saya nak meal plan. Okay, Puan Nur Rasyah boleh klik dekat pin komen tu, kata saya nak meal plan dengan makanan kegemaran saya. InsyaAllah team kita akan bantu. Okay, sebenarnya ada yang tanya kepada saya, coach kena bayar ke? Ada sedikit bayaran sebab kita nak cover cost sistem dan sebagainya. Sebab kan sistem punya cost tu kita kena bayar setiap bulan. Adalah sedikit bayaran. Dan kita juga nak bayar juga staff kita kan. Dan kita nak bagi promosi sekarang ni, harga dia di bawah RM100. Akses selama 30 hari. Bermakna kita hanya invest sehari RM3 je. Sehari RM3 je kita invest untuk kita dapatkan berat badan dan bentuk badan yang slim macam ni. Macam Puan Ju Izzatul, dia berjaya turunkan 12.4 kilo dalam masa 26 hari. Contohnya macam mana Cikgu Sofia Razak daripada macam ni badan dia kepada macam ni dalam masa 30 hari juga. Dan tekanan darah dia jadi normal lepas dah follow cara kita tanpa mengambil sebarang ubat. Hanya dengan follow cara kita je. Yang kelima, kenapa kita mempunyai masalah perut buncit? Salah satu punca dia utama juga adalah sebabkan keturunan. Keturunan genetik. Kadang-kadang genetik kita, contohnya macam, siapa nak tahu genetik apa yang paling mudah sangat nampak gemuk? Dia lah genetik genetik origin dekat bahagian Australasia. Macam New Zealanders kan. Macam diorang ni adalah orang-orang yang macam orang yang orang asli dekat kawasan New Zealand, bahagian selatan Australia. Diorang ni memang mempunyai genetik yang badan dia besar, chubby. Even tak bersenam pun sadar. Perempuan, anak-anak perempuan dia pun badan dia macam memang sadar gila lah. Walaupun sebenarnya diorang ni tak berapa nak bersenam sangat. That's why pemain rugby yang paling power sekali antaranya dekat New Zealand. Sebab badan dia memang besar. Badan dia memang sadar gila. Tak perlu pergi bersenam, memang dah sadar. Cuba bayangkan kalau dia pergi bersenam, pergi jaga badan macam-macam kan, memang dah sadar. So diorang ni macam genetically memang dah badan memang dah besar macam tu. So that's why memang ada orang yang genetik dia tak berapa nak handsome sangat, tetapi dia senang naik berat badan, dia senang nampak perut buncit. Tapi saya yakin ramai di kalangan kita, especially Melayu, Asian country, yang berat badan dia tak berapa nak ni sangat, ketinggian pun tak berapa nak ni sangat, senanglah slim. Sebab tu memang tidak ada masalah genetik langsung kita ni. Kalau katakan kita ni nak kurus, boleh faham tak? Kita tak ada masalah genetik. Coach, kalau nak sambung untuk SS saja boleh kan? Boleh Puan Kamalia. Boleh. Alright. So itu antara benda yang kita nak bagi tahu. Sebenarnya kita tidak ada masalah genetik. Kita hanya ada masalah tak faham cara macam mana nak selesaikan masalah berat badan kita. Yang itu adalah faktor yang kelima, genetik, yang sebenarnya kita tak ada. Right, siapa sini dah ready nak tahu yang keenam? Boleh tak komen nak tahu? Yang keenam ni pun boleh tahan juga. Sebab dia boleh tak komen nak tahu, boleh tak bagi saya love banyak-banyak, dan boleh tak share Facebook live ni. Antara faktor utama juga kenapa kita susah nak turunkan berat badan
adalah disebabkan faktor tak cukup tidur. Contohnya macam mana Kak Sanisa Saini, macam ni badan dia. Sebelum ni lepas dah follow cara kita, dia dapatkan meal plan. Lepas tu kita bagi dia beberapa senaman. Lepas tu dia dah mula rasa tidur tu macam nak tidur sikit. Tidur maksudnya tidur awal lah kan. Bukan tak boleh tidur awal, dia macam tak dapat tidur sebelum ni. Dia follow meal plan, dia follow beberapa kaedah kita, senaman-senaman semua. Daripada asalnya bentuk badan macam ni kepada macam ni. Nampak tak? Bentuk badan berubah. Dah macam budak nak ambil keputusan SPM. Padahal dah dapat cucu dah pun. Yang paling power sekali adalah tekanan darah dia jadi semakin baik. Kencing manis dia jadi, bacaan kencing manis dia dah okey. Dia dah tak ada masalah tekanan lagi dah. Dah tak ada rasa nak marah-marah lagi dah. Dia tidur lebih aman setiap malam. Waalaikumsalam Puan Zarina Sudi. Apa khabar? Boleh faham tak? Boleh faham ke? That's why bagi saya, the only way untuk kita ubah segala benda tok nenek masalah kesihatan kita bermula daripada pemilihan makanan yang betul. Daripada situ, daripada pemilihan makanan yang betul yang mengikut kepada keperluan tenaga kita. Bila mereka follow meal plan yang kita buat, alhamdulillah akan berhasil. Kenapa? Kalau tak nak ambil daripada kita sekalipun, boleh je ambil daripada nutritionist, dietitian. Of course diorang akan charge mahal nak mampus, dan diorang tak bagi support pun. Macam kita akan bagi harga yang berpatutan. Kita faham ramai orang ada masalah kewangan pada waktu PKP ni. Kita bagi memang harga yang tak masuk akal. Kalau katakan daftar, kita akan bagi harga kurang daripada RM100. Bermakna kita akan berbelanja kurang RM3 sehari pun. Dan kita akan dapat meal plan, dapat support selama 30 hari bersama dalam kita punya weekly group coaching, dan saya akan monitor progress masing-masing. Macam Waalaikumsalam Puan Kamsi, apa khabar? Dan itu adalah yang ke-6, disebabkan masalah tidur yang tak berapa baik. Saya pun dulu, in fact sebenarnya even saya pun sekarang ada masalah tidur tak cukup. Ada baby, pagi-pagi buta bangun buat susu dan sebagainya. So that's okay, saya rasa happy sebabkan rasa tu datang dan sebabkan saya buatkan susu untuk anak. Dia tak rasa macam bangun tidur tu tak tahu pasal tiba-tiba menangis dan sebagainya. Tu namanya tak betul lah kan. So that's why macam mana kita nak kawal stres tu pun bergantung kepada pemilihan makanan yang betul, senaman, jaga tidur pun kena betul juga. Tapi kesemua benda ni takkan jadi kalau kita tak jaga makan betul-betul. That's why kita create meal plan untuk menyelesaikan masalah yang kita mungkin ada, yang kita tak sedar pun mungkin apa benda yang kita ada tu. Right, boleh faham ke? Dan yang terakhir sekali, apakah punca utama kenapa kita susah nak turunkan berat badan dan juga yang menyebabkan perut kita semakin buncit adalah apa? Cuba komen nak tahu. Boleh tak bagi saya love banyak-banyak kalau nak tahu apakah punca dia yang lain selain daripada yang saya sebutkan. Ada 6 tadi. Yang pertama tadi tu adalah pemilihan makanan yang salah. Kedua tadi tu adalah seperti lupa dah, tak minum alkohol yang banyak, tak bersenam. Keempat, stres. Yang kelima, sebabkan genetik. Yang keenam adalah tak cukup tidur. Yang ketujuh ni pun adalah penyebab utama juga. Dia tak semestinya kita yang buat. Dia mungkin orang lain yang buat tapi terkena dekat kita. Dia adalah smoking. Kita boleh jadi smoker, seorang penghisap rokok. Kita juga mungkin boleh jadi second hand smoker, yang akan kita dapat hasil daripada menyedut udara orang yang smoking dekat keliling kita. Mungkin saudara mara kita ke, mungkin suami ke, mungkin anak-anak ke, dan kita kat tengah-tengah ni sedapnya sedut. So benda tu yang akan menyebabkan, pertama, kita punya darah kita jadi tak berkualiti, darah kita jadi likat. Okay? Dan that's why juga dia menyebabkan dia punya keadaan diri kita jadi kurang baik dari sudut macam bila kita makan sesuatu makanan yang bernutrien tinggi, tetapi makanan tu tak melekat dekat dalam kita punya badan sebabkan darah yang nak transport segala-galanya kotor. Boleh faham tak? Macam mana cara nak membersihkan darah? Bukan pergi buat bekam sahaja. Bekam tu membantulah. Tetapi yang paling utama sekali, macam mana cara nak detox diri kita tanpa produk. Detox tanpa produk pun ada. Jangan kata nak detox ni kena beli produk saja. Nak detox,
kita memilih makanan yang betul, insya-Allah everything is possible. Kalau kita faham ilmu-ilmu tentang makanan yang ada dalam nutrition dan dietitian punya benda yang kita akan createkan khusus untuk mereka yang ada masalah berat badan, yang ada masalah kesihatan, supaya bila mereka follow meal plan tu, mereka akan nampak lebih sihat, mereka akan rasa lebih cergas bila mereka faham benda ni semua. Siapa sini dapat sesuatu? Boleh tak komen dapat sesuatu? Boleh tak bagi saya love banyak-banyak? Dan boleh tak share Facebook Live ni kepada seberapa banyak tempat yang mungkin ramai orang perlu tahu cara kurus tanpa produk. Sebab kalau katakan mereka stuck kepada cara kurus dengan produk, mereka akan ada masalah. Apa masalah tu? Pertama, masalah kesihatan. Kedua, mereka juga akan dapat bila mereka stop produk kurus, berat badan mereka akan naik mendadak-dadak. Kita tak nak jadi macam tu. Macam arwah mak saya, dia guna produk kurus, nasib dia malang, dia terus jatuh sakit. 17 tahun keluar masuk hospital. Dan that's why kita nak bantu mereka yang ada masalah berat badan. Jangan fikir pasal diri kita sekejap, fikir pasal anak-anak kita yang sedang, yang mungkin bakal melihat kita keluar masuk hospital disebabkan satu cara pemilihan yang salah. So that's why kita nak bantu kepada mereka yang nak belajar cara kurus tanpa produk dengan cara kita bagi dulu meal plan dan kita bagi akses selama 30 hari bersama dengan kita supaya kita boleh tunjukkan cara yang terbaik untuk kita dapat turunkan berat badan tanpa produk. Terima kasih sebabkan join Facebook Live ni, yang bagi saya love, yang share Facebook Live ni. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Terima kasih kepada yang komen, yang hadir dalam Facebook Live ni yang kali pertama dan sebagainya. Alright, terima kasih kepada Puan Nis Abdullah yang bagi saya 50 star. Oh, lama gitu 50 star. Saya pun tak tahu nak guna apa star tu. Mungkin saya boleh beli chickadee kot nanti. Terima kasih sebab bagi saya star. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Kita jumpa lagi insya-Allah malam nanti dan sebagainya. Kita jumpa lagi insya-Allah. Waalaikumsalam. Puan Munah dah balik. Dah habis dah. Bye.